Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Ilahi. Dengan izin dan limpahan kurniaan darinya, kita masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita terus beramal, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, serta kita terus menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita ini diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sahabat-sahabat, teman-teman, rakan-rakan sekalian, malam ni kita nak sambung lagi kuliah dalam talian, kuliah online, yang kita menggunakan pakai kitab buku yang menghimpunkan 30 wasiat Al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kepada sahabat-sahabat, teman-teman, rakan-rakan, bolehlah sama-sama sebarkan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada orang ramai. Di samping kita berada di dalam rumah, menyahut seruan perintah kawalan pergerakan. Duduk di rumah, tidak keluar, melainkan perkara yang memang mustahak, bagi tujuan kita memutuskan rantaian jangkitan ataupun penularan wabak COVID-19, coronavirus, yang mana pada hari ini Malaysia telah mencatatkan kematian kes yang ke-12. Mudah-mudahan umat Islam yang meninggal dunia kerana wabak COVID ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala syahid, pahala syahid. Walaupun bukan syahid dunia akhirat, tapi insya-Allah mudah-mudahan kita doakan dapat pahala syahid akhirat. Iaitulah pahala yang besar, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana bersabar dalam menanggung derita penyakit yang dihadapi tersebut. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung pada wasiat yang ke-11 dan juga wasiat yang ke-12. Yang mana wasiat yang ke-12, yang ke-11 ini, lain kadang-kadang tak berapa elok, ada masalah teknikal. Jadi kalau ada masalah lain ataupun kurang jelas suaranya, boleh maklum. Wasiat yang ke-11 iaitulah bentengi iman dengan 5 kekuatan. Iman yang kita miliki ini anugerah daripada Allah, dan kita kena benteng iman kita ini daripada rosak ataupun dirosakkan dengan perkara-perkara yang boleh menyimpangkan kita daripada jalan kebenaran. Baik, kata-kata ataupun wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang ke-11, iman mempunyai benteng bagi menghalang segala serangan yang cuba merobohkannya. Oleh itu, bagi menguatkan benteng iman, keimanan perlu dibajai dengan 5 perkara. Benteng iman ni dengan 5 perkara. Yang pertamanya, yakin. Yang keduanya, ikhlas. Yang ketiganya, mengerjakan amalan sunat. Yang keempat, istiqamah beramal. Dan yang kelima, bertata susila ataupun berdisiplin dalam mengerjakan ibadah. Itu wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan iman kita ni. Yang kita tahu,
Yang mana kita tahu iman ni merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Ustaz dari Tawau. Terima kasih Tahir yang sedang berjihad di Sabah selepas selesai menghabiskan pengajian di UPM. InsyaAllah mudah-mudahan Islam terus berkembang di sana. Jadi iman yang kita miliki ini merupakan satu anugerah. Ini yang membezakan cara pandang seseorang tadi itu. Beza orang yang ada iman yang beragama Islam dengan orang yang tidak beragama Islam. Sebab orang yang beragama Islam, pandangan dia pandangan dengan iman. Apa sahaja tindakan berpaksikan iman. Sebab itu serangan-serangan ideologi barat adalah nak merosakkan atau merobohkan keimanan kita. Apa sahaja nama ideologi barat, ism barat, sekularisme baik, liberalisme baik, pluralisme dan seumpamanya adalah paksi yang sama, iaitulah view of life without God-centric. Cakap orang putih gitu. Ideologi barat membawa manusia ini pandang dunia ini tanpa paksi ketuhanan. Yang ini dia pandang dunia ni adalah semata-mata kepuasan nafsu dan kehendak manusia. Adapun kita sebagai orang yang Muslim, orang yang mukmin, kehidupan kita berpaksikan iman. Maka hidup kita ni adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Menurut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jika berlaku perintah Allah yang hendak dilaksanakan namun dibenci atau ditentang oleh manusia, maka tetap kita melaksanakan perintah Allah. Kerana hidup kita berpaksikan iman, bukan sekadar nak meraih kegembiraan ataupun sorak manusia semata-mata. Itu beza iman dalam kehidupan. Sebab itu kita buat kebersihan ia kerana tuntutan dalam iman. Dan at-tuhuru syatrul iman. Dan kita membuang sesuatu perkara yang boleh menyebabkan mudarat, yang menyakiti orang, benda itu berada di tengah jalan, maka dapat pahala sedekah. Kita pandang dengan iman dari sudut pahala. Imatatul adza anit tariqi sadaqah. Membuang duri atau perkara yang menyakiti yang berada di tengah jalan. Tak boleh menyebabkan orang sakit, orang tersakiti disebabkan sesuatu itu, kita tolong buangkan. Maka mendapat pahala sedekah. Samalah juga bila kita berada di dalam rumah, kerana perintah kawalan pergerakan bagi kita tidak mahu berlakunya berjangkit atau dijangkiti, menyebabkan merisikokan orang lain dan juga diri sendiri, mendapat pahala. Kerana kita pandang dengan faktor iman. Sebab itu ada tazkirah khas yang kita rakam setiap hari berkenaan dengan isu COVID. Kita sebut COVID-19. Dan pahala menurut perintah dosa jika membawa mudarat. Kita keluar tak ikut perintah, menyebabkan risiko apabila berlakunya himpunan, perjumpaan, jarak sosial yang tidak dijaga. Maka itu satu perkara yang melibatkan dosa dan pahala. Jadi apa benteng, 5 benteng iman yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i tadi tu? Yang pertamanya yakin. Yang pertamanya yakin. Dan iman ni nak tak nak mesti adalah yakin. Sebab itu maksud atau definisi iman pun at-tasdiqu fi qalbi bil jazam. Membenarkan di dalam hati dengan jazam, yakni tanpa ada sebarang keraguan sedikit pun. Dah kita benarkan dalam hati, wal iqraru bil lisan. Kita membenarkan dengan ucapan di lisan kita. Dan kemudian selepas itu wal amalu bil jawarih. Kita melaksanakan badan kita. Mesti yakin. Tak boleh nak ragu-ragu. Kita pun baru melalui tarikh 27 Rejab yang memperingatkan kita kepada peristiwa Isra'u wal Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Lihat bagaimana keyakinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan pujian dengan gelaran As-Siddiq. Kerana dalam saat cerita yang sangat pelik yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan oleh Allah dan dinaikkan ke Sidratul Muntaha,
Dalam keadaan ramai orang nak terima masih lagi ragu-ragu, masih lagi ternanti-nanti, tapi Abu Bakar Siddiq kata apa? Kalau perkara lebih pelik daripada itu namun datang daripada cerita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap aku benarkan. Jadi iman ni dia melangkaui logik akal manusia. Tak, sebab itu keyakinan mesti dibentuk. Maka sebarang keraguan tadi itu wajib dihapuskan. Sebab itu setiap umat Islam ni wajib nak menuntut ilmu. Wajib nak menuntut ilmu. Baik. Yang kedua, benteng iman kita dengan ikhlas. Ikhlas ni adalah kita buat sesuatu kerana Allah. Buat sesuatu kerana Allah. Ibtigha'a wajhillah. Dan ikhlas ni ada 3 peringkat lah. Sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama tasawuf khususnya. Ikhlas sebagaimana takut akan azab Allah. Ikhlas untuk mendapat ganjaran pahala di sisi Allah, serta ikhlas mata-mata redha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ni bukan tak nak apa-apa. Kadang-kadang orang kita ni dia salah faham. Saya ikhlas, ambillah barang ni, saya ikhlas, tak nak apa-apa. Itu ikhlas pada bahasa dan huruf. Tak, ikhlas ni adalah kita buat sesuatu kerana Allah. Sebab itu orang kafir dia tak boleh ikhlas. Sebab apa? Dia tak percaya pada Allah. Sekalipun pada bahasanya, contoh dia bagi kita sesuatu perkara, suatu hadiah, dia kata, orang ni kafir, dia kata pada kita, ambillah, saya tak nak apa-apa. Saya ikhlas, dia kata. Maksud ikhlas di situ pada bahasa dan huruf, saya tak nak apa-apa. Tapi ikhlas pada agama adalah buat sesuatu kerana Allah. Lillahi ta'ala. Sebab itu orang kafir punya amalan, dia mati dalam keadaan kafir, walaupun amalannya itu baik di sisi manusia, pada pandangan manusia, tapi di sisi Allah tidak ada apa-apa nilai, bahkan hanya diumpamakan debu yang bertebangan. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mathura. Dan kami, yakni Allah, bentangkan amalan yang mereka lakukan di dunia ini, sewaktu di dunia, amalan yang mereka rasakan boleh menyelamatkan mereka, namun kami jadikan amalan itu seumpama debu yang bertebangan. Sebab apa? Sebab dia tak ikhlas. Tak boleh nak ikhlas. Kafir. Sebab itu ikhlas ni hanya milik umat Islam sahaja. Tapi dia kena ikhlas lah. Kalau buat sesuatu kerana nak menunjuk-nunjuk kepada manusia, dipanggil riak. Jadi riak ni adalah sifat mazmumah yang tercela, yang kita kena hindar. Kerana buat bukan kerana Allah, tapi nak dapat puji semata-mata. Kalau tak dapat, maka dia akan kecewa. Sebab itu amalan kita ni jangan kita harapkan pada pujian manusia. Manusia nak puji ke apa, itu hak dia. Kita buat semata-mata kerana Allah. Bahkan kalau manusia tak tahu amalan kita itu pun, maka itu adalah urusan kita dengan Allah, kerana kita mengharapkan ganjaran daripada Allah. Kan? Sebab itu tidak semua amalan perlu kita tontonkan kepada orang ramai. Ada perkara-perkara yang boleh orang ramai dengan syarat niatnya ikhlas dan tujuannya sebagai teladan untuk pengajaran motivasi bersama. Dia ada pengaruh, dia ada crowd. Jadi bila dia melakukan satu amalan tadi, contoh sedekah, contoh dengan menceritakan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya itu, bukan niat untuk mendapat pujian, tapi niat sebagai motivasi dan pengajaran, maka itu tak ada masalah. Kerana apa? Kerana itu secara tak langsung memberikan teladan yang terbaik dalam Islam untuk orang mengikuti teladan itu. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila min yang kusam min ujurihim syai'ah. Siapa yang buat satu contoh teladan di dalam Islam akan teladan yang baik, maka dia dapat pahala sebab dia buat benda baik. Dan dia juga mendapat pahala bagi orang yang menuruti hanya itu, melakukan amalan selepasnya itu tanpa dia mengurangi pahala orang yang menurutinya itu. Masing-masing dapat pahala, cuma pencetus atau pemula tadi itu dapat pahala lebih. Jadi ikhlas tadi itu adalah mereka yang tidak mengharapkan sesuatu melainkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan dan pujian manusia langsung tidak diendahkan. Buatlah, siarkan tulisan-tulisan yang ramai
tekan butang suka atau like, tak ada masalah. Yang paling penting, kita buat sesuatu untuk nak bagi tazkirah, nak sampaikan satu kalimah yang baik mengajak orang pada Islam. Wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah, Nabi sebut. Dan perkataan yang baik itu merupakan satu sedekah, dapat pahala sedekah. Buat posting, buat pengumuman, cerita pasal Quran, cerita pasal hadis, cerita pasal Islam dan seumpamanya, maka dapat pahala. Yang penting pahala tadi. Yang ketiganya adalah benteng iman kita dengan mengerjakan amalan sunat. Jadi bila mengerjakan amalan sunat ni, maka pastikan amalan fardu telah diperkasakan. Jangan tinggalkan amalan fardu. Namun dalam masa yang sama, amalan sunat menyempurnakan amalan yang fardu, yang wajib. Menampung kelompongan-kelompongan dalam ibadah yang wajib. Contoh dalam solat sunat rawatib yang kita lakukan, sama ada ba'diyah ataupun qabliyah, yang ada pada ba'diyahnya lah. Kita buat tadi itu salah satu sebagai ia menampung kelompongan atau kecacatan, kekurangan dalam ibadah fardu yang kita lakukan. Sebab itu perbanyakkan amalan-amalan sunat. Amalan sunat ni terlampau banyak. Bahkan kalau kita baca cerita-cerita yang berkenaan dengan wali-wali Allah, ulama-ulama besar, salafus salih, maka mereka menekankan amalan sunat ini, bahkan berbeza-beza pada kecenderungan amalan sunat mereka masing-masing. Contoh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sangat menekuni berkenaan dengan menuntut ilmu. Sehingga akhir 1/3 malam dia pun dibahagikan kepada 3. Malam dia itu pun dibahagikan kepada 3. Satu, waktu untuk rehat tidur. Yang kedua, untuk ibadah solat qiyamul lail. Yang ketiganya, untuk menelaah ilmu juga. Kita biasa 2. Tidur rehat dan juga qiyamul lail, ibadah ataupun baca Quran. Tapi Imam Syafi'i dia bagi satu lagi bahagian untuk menelaah ilmu. Di awal pagi, akhir 1/3 malam. Dalam keadaan rahmat Tuhan dekat dengan kita. Dalam keadaan kesegaran udaranya pun dalam keadaan mencergaskan akal fikiran kita. Jadi dalam melaksanakan amalan sunat, kita perlu ingat jangan sampai melalaikan perkara yang wajib. Ustaz Muhammad Zaid Adnan, ni Syekh Kabir kita. Jelas baik. Jadi jangan sampai kita melalaikan perkara yang wajib. Kerana apa? Tak nak perkara yang wajib itu, perkara yang fardu itu asas. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pada akhir hidup dia, sebelum digantikan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah dia berpesan, berwasiat kepada Sayyidina Umar dalam satu wasiat yang panjang. Cuma di antara wasiat itu ada yang berkaitan dengan yang kita bincang, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kata apa? Wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tuaddiya faridatan. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan ambil kira, yakni menerima sesuatu amalan sunat melainkan setelah dikerjakan amalan fardu. Sebab fardu ni yang utama, yang asas. Janganlah pula kita hanya semata-mata buat fardu, amalan sunat tadi itu kita tidak memperbanyakkan. Amalan fardu mesti dijaga, pelihara, diperkemaskan. Dalam masa yang sama, amalan sunat kita kerjakan, memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Dan yang keempat, benteng iman kita dengan istiqamah beramal. Istiqamah ni kita meneruskan amalan. Waktu boleh buat banyak, kita buat banyak. Waktu ada kekangan, kita dapat buat sikit, kita buat sikit. Jangan tinggal. Bahkan istiqamah ni adalah suatu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Manakah amalan yang paling dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ahabbul a'mal ila Allah ma adwama wa in qalla. Benda yang berterusan walaupun sedikit. Jangan salah faham. Bukan maksud benda yang sedikit secara terus-menerus. Tidak. Benda yang berterusan. Itulah istiqamah. Walaupun sedikit.
Maksud kata, time boleh buat banyak, kita kerjakan dengan banyak. Time tak dapat buat banyak, ada kekangan, ada keuzuran, kita buat sikit. Time kita duit banyak, kita boleh sedekah, infak banyak, 100, kita sedekah 100. Time kita pun duit tak berapa, tak ada. Kadarnya, kita boleh sedekah RM5, RM5. Maka itulah istiqamah. Tak tinggal langsung dan bukan hanya sikit yang berterusan, bahkan mampu buat lebih. Kerana kalau sikit yang berterusan, walhal kita mampu buat lebih tapi kita tak lebih, itu bukan istiqamah, itu statik namanya. Ada beza istiqamah konsisten dengan statik. Contoh, kita daripada kecil ikut ayah kita pergi solat Jumaat, mak kita kirim ambil duit RM1 ni masuk tabung masjid. Dari usia 9 tahun kita ikut ayah kita, sampai sekarang kita dah berusia 70 tahun. RM1 jugalah yang kita masuk ke dalam tabung masjid tiap-tiap Jumaat. Walhal kita mampu masuk lebih sebab kita dah bekerja waktu besar. Dah 10 tahun bekerja, dah naik gaji. Dah pencen, kita pun tak perlulah nak penat bekerja tapi tetap dapat pencen. Diberikan secara kita panggil atas khidmat yang kita berikan. Maka itu statik, bukan istiqamah. Begitu juga waktu kita kanak-kanak, kita sembahyang soft kat belakang. Dah sampai usia 70 tahun pun masih duduk soft paling belakang sekali. Itu bukan istiqamah, itu statik nama dia. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Ma adwama wa in qalla. Benda yang berterusan sekalipun sikit. Dia punya istiqamah berterusan, bukan sikit. Tapi walau sekalipun sikit, maksud kata, ada saat-saat kita ada kekangan. Ada kita keuzuran syar'i, maka tak dapat buat banyak, kita buat sikit. Dan yang kelima adalah berdisiplin dalam kita, dalam mengerjakan ibadah. Kita benteng iman kita dengan disiplin dalam mengerjakan ibadah. Maksud disiplin ni apa? Iaitulah adab sopan apabila melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kalau kita semayang, memanglah sah kita semayang pakai baju pagoda. Pagoda putih tu, cap helang. Ataupun kita panggil pagoda poket Doraemon yang ada poket kat depan tu. Ataupun orang sebut pagoda baju apek kalah judi. Tak tahulah apek kalah judi ke menang judi. Pagoda putih tu kan. Tak, janganlah semata-mata kita semayang sendirian, kita pakai pagoda semata-mata. Cuba kita berhias, kita mencantikkan diri kita kerana apa? Sekalipun manusia tak ada, tapi ibadah itu adalah untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdisiplin dalam kita mengaji. Kita boleh mengaji dalam keadaan baring, tak ada masalah. Nak mengasihi Allah ni allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nak berdiri boleh, nak duduk boleh, nak baring pun boleh. Tapi jika kita mampu dan tidak ada halangan serta tidak ada keuzuran syar'i, kita duduk dalam keadaan yang sopan. Kerana kita nak mengaji ini, kita nak persembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sambil lewa. Kita nak menghadap siapa ni? Kita nak menghadap Malikul Muluk, raja bagi segala raja. Kalau kita nak masuk pejabat menteri sekalipun, nak masuk istana negara, istana negeri sekalipun, dia ada adab dan protokol dia. Itu baru raja daripada kalangan manusia. Apatah lagi kita nak menghadap, nak persembahkan ibadah kita kepada Malikul Muluk, raja bagi segala raja, maka sudah pasti mesti ada disiplin, mesti ada adab dia tadi itu. Sebab itu ulama-ulama pun ada bahaskan. Bila kita semayang disunatkan. Ada bahasan dia. Ada sebagai ulama ijtihad, disunatkan setiap rakaat sebelum membaca suratul Fatihah kita membaca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adab kita. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita. Fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu nak baca Quran, maka mohonlah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ini adab. Nilai yang lebih tinggi tadi itu. Dalam kita apa sahaja. Yang baik, yang tidak bercanggah dengan syarak, kita mulakan dengan bismillah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'.
setiap urusan, setiap perkara yang ada nilai di sisi syarak, yakni yang tidak salah, yang tidak dimulai dengan basmalah, dengan kita lafaz bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka terputus keberkatan dia. Jadi ini kita jaga iman kita dengan 5 perkara ini. Mudah-mudahan iman kita sentiasa teguh, iman kita sentiasa kuat, iman kita sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Baik, selesai wasiat yang ke-11, kita masuk wasiat yang ke-12. Yang mana ilmu menenangkan hati. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya, kerana ia mengubati penyakit jasmani dan hati. Ia mencetuskan ketenangan hidup dan qanaah. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita ingat kepada Allah, kita zikir kepada Allah? Ini perkara yang penting. Kerana yang pertama, zikir kepada Allah ni tanda kita mengingati hubungan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zikir ni menghidupkan hati kita. Nabi SAW kata apa? Mathalul hayyi wal mayyiti, mathalul ladzi la yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati adalah seumpama mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan seumpama orang yang ingat Tuhan dengan orang yang tak ingat Tuhan. Jadi orang yang tak berzikir ni hati dia mati. Yang ketiganya dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ada menyatakan, zikir ni amalan yang boleh dibuat oleh semua orang bila-bila masa, tidak ada terhad dan tidak ada batasan. Tak seumpama ibadah yang lain, batas sembahyang fardu pada waktu dia saja. Ada terhad, iaitulah mesti ada syarat wajib, mesti jaga syarat sah, kan? Tak ada wuduk, tak boleh sembahyang. Tapi zikir ni, time tidur boleh zikir, time makan boleh zikir, time memandu boleh zikir, time belajar boleh zikir, time duduk saja boleh zikir. Jadi orang yang tak berzikir ni orang gila je. Orang yang zikir, orang tak zikir ni orang gila je. Sebab zikir ni bila-bila masa kita boleh buat. Puasa Ramadan, kena tunggu datang Ramadan baru boleh puasa. Puasa yang lain-lain, puasa sunat, dikira puasa bermula menahan diri pada masuknya subuh sehinggalah masuknya maghrib. Kan? Jadi kalau zikir ni tak tunggu masa. Ada wuduk, tak ada wuduk boleh buat. Baring ke, berdiri ke, berguling ke, boleh. Sebab itu orang gila je yang tak zikir ni. Sebab itu zikir tadi itu adalah ibadah yang sangat ringan, boleh dibuat dalam pelbagai bentuk. Apatah lagi zikir ni memberikan ketenangan kepada hati-hati manusia. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, yakni mengingati Allah, dia akan menenangkan hati kita. Dalam keadaan sekarang, walaupun kita dalam kebimbangan dan berjaga-jaga diri kita, keluarga kita dan seluruh rakyat Malaysia, kita perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa. Dan di samping kita usaha mengambil segala asbab yang wajib kita laksanakan sebagai seorang manusia, tapi jangan kita pernah sekali putus zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir tadi itu pun berlandaskan dengan ilmu. Sebab itu apa-apa ilmu duduk depan sekali. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Fiqh Al-Awlawiyat, Fiqh Keutamaan, menyatakan ilmu tadi duduk depan sekali. Hatta dalam kita nak berakidah, dalam bertauhid sekalipun, ilmu tu asas. Kerana apa? Kerana ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa, sesungguhnya Allah itu tidak ada Tuhan melainkan dia, yakni Allah. Jadi fa'lam duduk depan sekali. Maka nak jangan kita terpengaruh konon-kononnya bercakap berkenaan dengan makrifat. Tapi dalam bab syariat, perkara-perkara maklum bid darurah, contoh semayang 5 waktu pun ada yang menjadi keraguan. Dan itu bermaksud bukan makrifat. Itu bermaksud pening. Kadang-kadang orang kita ni, dia kata orang ni makrifat dia tinggi. Pada
konteks dan pertimbangan apa dia kata seorang tu makrifat dia tinggi? Dia kata orang tu kalau cakap kita tak faham. Nabi makrifat paling tinggi tapi cakap faham. Tak. Kalau tak faham bagaimana nak beramal dengan agama? Tak sebab itu bukan orang yang cakap pelik melangit sampai orang semua tak faham tu makrifat dia tinggi. Tak. Ukuran makrifat tinggi ni bukan cakap benda yang pelik merapu. Tak, tetapi adalah cakap dia tadi tu berlandaskan dalil, berlandaskan ilmu. Sebab itu ilmu mesti ada dalam keadaan kita nak berzikir supaya biar kita tahu kita zikir ni apa panduan dia supaya kita tidak menyalahi dari sudut syariat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir ni menjadikan kita ni mengakui sebagai kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ni semua kembali kepada Allah. Sama ada kita memuji sifat Tuhan ataupun kita menyebut zat Allah Subhanahu wa taala itu. Iaitu Allah, Allah, Allah. Tak ada masalah. Tak. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang beriman itu apabila disebutkan Allah, bergetarlah hati mereka. Macam mana nak faham? Analogi dia macam kalau budak-budak sekolah rendah, daripada satu subjek ke satu subjek, selang sementara masuk tu budak-budak main. Tiba-tiba ada seorang budak daripada luar ni yang main kat luar, dia masuk dalam kelas. Beritahu ke kawan-kawan dia sedang main, dia kata, cikgu, cikgu, cikgu. Budak-budak lain macam mana? Terus duduk kat tempat masing-masing. Dia tak cakap, cikgu buat apa? Cikgu. Kerana bila disebutkan nama cikgu itu, dia tahu cikgu ni satu makhluk yang boleh rotan diorang kalau diorang degil. Bagi kita orang dewasa, kan? Kita naik kenderaan, kita menggunakan jalan raya, tiba-tiba ada orang maklum ke kita, polis nak bagi tahu ada roadblock kat depan. Kita pun kelang kabut. Kalau yang tak pakai tali pinggang tu pakai tali pinggang. Kalau yang dalam keadaan dia teknikal sikit. Kalau yang lesen tu dia fikir, lesen ni hidup ke tidak ni? Jadi kenapa? Kerana dengan kalimah polis ni merujuk kepada satu makhluk yang ada kuasa, dia boleh saman kita. Boleh saman kita. Maka bila sebut Allah, 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 maka Allah ni siapa? Allah ni Tuhan. Allah ni adalah nama bagi zat. Nama bagi zat Tuhan, yang mana dia yang menciptakan alam ini, dia juga yang boleh menghancurkan alam ini sampai saat kiamat nanti. Tadi cikgu tu boleh piat telinga, boleh rotan, budak-budak pun dah takut. Kalimah cikgu. Kalimah polis, kita yang dewasa pun takut. Kalaulah ada benda yang kita langgar undang-undang jalan raya. Ini kalimah Allah, maka sudah pasti bukan makhluk. Dialah yang menciptakan makhluk, menciptakan alam ini. Sebagaimana alam ini dia boleh wujudkan daripada tiada, dia juga akan menghancurkan alam ini sampai masanya pada waktu kiamat. Maka dengan mengerti Allah tadi itu, kita rasa tenang. Ketakutan kita itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita ketakutan dengan tidak melakukan dosa kerana kita tahu azab Allah itu sangat pedih. Jadi mudah-mudahan dua wasiat lagi yang kita bincangkan pada malam ni memberikan faedah yang banyak. Yang pertamanya, wasiat yang ke-11, bentengi iman kita dengan 5 perkara, iaitulah yakin, ikhlas, melaksanakan amalan soleh, amalan sunat, istiqamah dalam beramal. Yang kelima, disiplin dalam ibadah. Dan wasiat kita yang ke-12 adalah ilmu menenangkan hati yang disebutkan berkaitan dengan zikir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan masuk waktu isyak. Jadi sekadar itu sahaja. Sebelum kita akhiri, kita doa sikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah was-sihah was-salama fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma akshif anna al-bala wal waba wal amrad wal fitan wal mihan ma dhahara minna wa ma batan ma la yakshifu anhu ahadun ghairuka. Allahumma idfa anna min kulli bala'in wa waba'in wa kulli syarrin ma dhahara minna wa ma batan fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa subscribe YouTube Zuhaili Saiman. Kalau nak tengok rakaman siri 1 sampai 10 boleh tengok di YouTube Zuhaili Saiman. InsyaAllah mudah-mudahan ada faedah dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.